Salam sejahtera dan salam sorokku sayang, Buletin UKAS edisi malam 15 Ogos 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Memulakan berita malam ini mengenai 3 pakej projek Lebuh Raya Pen Borneo yang meliputi projek di Nyabau, Bakun dan Pujut. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, kesemua projek tersebut dipantau oleh Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak bagi pihak Kerajaan Persekutuan. Dan dari situ untuk kita mengenal pasti apakah cabaran dalam keadaan pandemik COVID sekarang ini dan bagaimana kita mengatasi segala permasalahan supaya matlamat dia ialah untuk kita pastikan projek ini dapat disiapkan tahun hadapan. Sebagaimana kita sedia maklum, projek ini sepatutnya disiapkan pada 2021 sasaran awal. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan tinjauan projek Pen Borneo Sarawak jajaran Batu Lima ke Sungai Tangap, Bintulu pada Sabtu. Terdahulu, pengurus projek LPB Zulkifli Hashim telah menyampaikan taklimat berkenaan status semasa pelaksanaan LPB di Sarawak. Tambah Datuk Seri Fadilah lagi, pandemik COVID-19 telah menyebabkan pelbagai cabaran yang terpaksa dihadapi kontraktor dalam menyiapkan lebuh raya berkenaan. Pertamanya, pematuhan kepada SOP. Kedua, bila berlaku MCO, maka kontraktor tak boleh laksanakan kerja sebab tak ada pergerakan. Ketiga, ialah ramai dulu pekerja-pekerja asing khususnya daripada Indonesia yang telah balik. Bila mereka dah balik di Indonesia, mereka tak boleh datang masuk balik disebabkan kita mengawal sempadan negara kita untuk mengelak berlakunya jangkitan COVID ini. Keempat, ianya melibatkan supply chain, iaitu bahan-bahan construction. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman merangkap Adun Jepak Datuk Talib Zulkifli meminta JKR Sarawak memastikan lebuh raya Pen Borneo di kawasan Bintulu dapat disiapkan sepenuhnya meskipun sebahagian jalan telah digunakan orang ramai. Laporan seterusnya mengenai RT Cares yang merupakan satu inisiatif Kementerian Perpaduan Negara untuk membantu rakyat yang terputus bekalan makanan dan sumber pendapatan. Di Miri, Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu mengucapkan tahniah kepada Kementerian Perpaduan Negara atas inisiatif berkenaan dalam membantu rakyat. Today I must congratulate Encik Doni together with all those who help to arrange number of people to have this bantuan. I understand about 288 recipients, 288 will receive this food aid. This is part only to assist only bantuan saja lah. Yeah, I think it is a very good cause and food. Bersama-sama community dan perpaduan lah, this kind of close contact lah. I think this is very good and I say syabas saya tahniah lah. This is so very nice with all this thing done lah. Beliau berkata demikian semasa program bantuan RT Cares daerah Miri pada Sabtu. Dalam pada itu, adun piasau tersebut turut menggesa masyarakat yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 untuk segera berbuat demikian. Walaupun even if we get it, kalau ada kena, tapi bukan tak masuklah ICU lah. That is the thing that we need to comfort ourselves. Yeah, after vaccination, even if we receive, if we get infected, we will not be into that kind of serious condition that masuk ICU. Berikut pula, penduduk kampung Munggu Kopi di sini terus menerima pembangunan yang dibawakan oleh kerajaan negeri. Terbaharu, Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Roland Sagahwi In telah menyaksikan penyerahan tapak projek pembinaan jalan masuk dan pelindungan tebingan sungai dan cerun di kampung berkenaan. Adun tarikh itu menambah cadangan pembinaan Esplanade Kampung Munggu Kopi tercetus selepas Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amal Jaul Samion mengadakan lawatan kerja program transformasi luar bandar RTP ke kampung tersebut pada 24 Februari 2020. Menurutnya, projek ini dibangunkan dengan kos sebanyak RM403,635.22 itu dijangka dilaksanakan dalam tempoh 5 bulan.
Manakala di Serian, kerajaan negeri meluluskan peruntukan sebanyak 3 juta ringgit untuk kerja menaik taraf jalan menghubungkan Kampung Sungai Aping, Kampung Empesa dan Sekolah Kebangsaan SK Triang. Adun Kedup Martin Ben berkata terdapat 2 jalan yang didaftarkan di bawah Sistem Maklumat Rekod Jalan Raya Malaysia, MARIS, juga diluluskan peruntukan untuk pembaikan dan penurapan pada tahun ini. Katanya projek tersebut ialah Jalan Kampung Pawon Rimu Bakong melibatkan dana sebanyak RM200,000 dan Jalan Kampung Mujat Pila berjumlah RM400,000. Bercakap ringkas semasa taklimat KPD NHEP bahagian Serian dan JKR bahagian Serian, bagi Dun Kedup beliau memberitahu 3 lagi projek sama akan dijalankan pada 2022. Projek tersebut adalah seperti tertera. Sementara itu, di Lambeh, kontraktor yang dilantik perlu memastikan projek pembangunan yang dilaksanakan mengikut piawaian ditetapkan. Gesaan ini disuarakan oleh Adun Lambeh Ripin Lamat selepas meninjau 2 projek transformasi luar bandar RTP di Kampung Beraya Batu 1 dan Kampung Beraya Keluru Jaya. 2 projek RTP itu ialah naik taraf Dewan Kampung Beraya Batu yang bernilai RM100,000 dan naik taraf Dewan Kampung Beraya Keluru Jaya RM500,000 yang diseliam Majlis Daerah Subis. Dalam program berasingan, Ripin menerima kunjungan daripada Pengurus Pustaka Negeri Sarawak Wilayah Miri, Razak Rambili. Perjumpaan itu adalah membincangkan cadangan projek Digital Community Centre dan Reading Corner di Simpang Bekenu Lambir dan perkhidmatan serta program pustaka yang boleh dilaksanakan di kawasan Dun Lambir. Beralih ke laporan dari Sibu dengan dilema yang dihadapi penduduk rumah Cendang Ambau Sungai Asan bakal berakhir selepas Majlis Daerah Luar Bandar Sibu MDLBS tampil dengan inisiatif membaik pulih 5 jeti kayu yang menjadi prasarana penting untuk mereka mencari hasil sungai dan hutan. Timbalan Pengerusi MDLBS, Kaunselor Wong Ching Yong menjelaskan sebanyak RM92,000 diperuntukkan bagi membaik pulih jeti berkenaan. Katanya jeti itu perlu untuk dibaik pulih kerana ia sudah uzur dan sangat penting untuk penduduk di rumah panjang itu meneruskan kelangsungan hidup. There are 5 very old wooden jetties, first constructed about 40 years ago. Then there was a repair and maintenance about 20 years ago. Now, Tuan Rumah Cendang told me that they need very urgent replacement. So I'm happy that this SRDC granted a fund of 92,000 to repair 5 bridges altogether. Menjelas kepada media semasa meninjau pembinaan jeti itu pada Sabtu, Wong berkata pembinaan platform juga penting untuk membolehkan penduduk rumah panjang pergi ke sungai melakukan kerja harian. Sementara itu, Tuan Rumah Cendang Ambau amat berterima kasih kepada Wong dan pihak MDLBS atas bantuan yang diberikan membaik pulih jeti baru kepada penduduk rumah panjang beliau. Terima kasih hangga Vice Chairman kita Mr. Wong ke udah bantu rumah panjang aku ngadu ke jalan jembatan lama tu lebih kurang 40 tahun lebih udah. Tu baru kami berasa nyamai, udah bisa jalan. Anak biar aku nurun pergi kebun. Pergi memang berjalan macam-macam lah ngigau utai dia menua asan tu. Jalan merip saya terima kasih agak sudah hari SRDC kuliah mantu rumah panjang aku. Pihak megak ngo perintah GPS tik benar nulung rakyat di menua kita itu. Sementara itu, Wong turut berkesempatan meninjau projek pembinaan jambatan baru yang menghubungi Rumah Udam Sungai Menyan. Jambatan besi tersebut telah siap dibina dan akan memberi manfaat kepada lebih 140 penduduk di rumah panjang tersebut. Wong dalam pada itu mengucapkan terima kasih kepada Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi merangkap adu nangka Dr. Anwar Rapai atas bantuan mendapatkan dana untuk pembinaan jambatan baru tersebut. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX Negeri Sarawak terus menyanduni petugas-petugas Barisan Harapan dengan melakukan lawatan kerja ke 2 lokasi pusat pemberian vaksin PPV Dewan Masyarakat Serian dan PPV Siburan pada Sabtu. Pengerusi QPEX Negeri Sarawak, Omar Bahrain Unin berkata, program lawatan itu merupakan kesinambungan daripada program lawatan kerja yang dilaksanakan oleh QPEX di peringkat pusat. Menurutnya, objektif utama lawatan berkenaan ialah bagi meninjau perkembangan semasa, memberi sokongan moral dan semangat kepada petugas-petugas dalam kalangan penjawat awam dan sukarelawan.
Terdahulu, rombongan QPEX diberi taklimat perkembangan COVID-19 serta kekuatan tenaga kerja yang bertugas setiap hari di PPV bahagian Serian. Taklimat disampaikan oleh Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF bahagian Serian, Dr. Edmund Shin Chin Vui. Sekian edisi Malam bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.